إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على رسول الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jemaah yang dirahmati Allah, kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat lagi bersama pada malam ini untuk membincangkan kitab Minhajul Abidin. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam perbincangan aqabah yang pertama, yakni aqabatul ilmi wal ma'rifati. Aqabah ilmu dan aqabah ma'rifah. Perlunya dalam soal ibadah ini ia dipandu oleh ilmu. Di perbahasan aqabah yang pertama ini meletakkan kepentingan ilmu dalam ibadah dan juga hakikat ma'rifah dalam ibadah. Antara keperluan ilmu yang kita bincang sebelum ini ialah tentang beberapa sifat ketaatan yang bersifat batin ataupun yang disebut sebagai akhlak al-mahmudah ataupun disebut sebagai ketaatan batin. Seterusnya kita sambung pelajaran kita muka surat 8 lagi tu. Surat 8 Taubat. Perbincangan dari sudut ilmu dan makrifah yang berkait dengan taubat. Jadi hakikat taubat ini mestilah difahami berdasarkan tuntutan ilmu dan dapat kita meletakkan hakikat taubat ini dalam konteks perjalanan ibadah kita. Ya. Dalam kitab ini taubat diletakkan aqabah yang kedua selepas aqabatul ilmi dan ma'rifah. Aqabah yang kedua dalam kitab ini ialah aqabatul taubah. Jadi kita perlu memahami maksud dan hakikat tuntutan taubat itu. Ya. Taubat, bagaimana caranya taubat itu, nanti insya-Allah akan diterangkan akan datang. Ikhlas. Meskipun ikhlas itu sudah masuk ke dalam bahasa kita, tetapi perlu juga diterangkan arti ikhlas yang sebenar-benarnya. Meninggalkan riak dan amal yang lain sebagai ianya juga akan diterangkan. Tuntutan yang berikutnya ialah tentang taubat. Taubat yang kita jelaskan hari itu ialah taubat artinya ialah inna taubah hiya al-i'tiraf bidzam. Taubat itu ta'arifnya ialah mengiktiraf
mengaku al-i'tiraf bizam, mengaku iktiraf kita ni berdosa. Sedar kita ni banyak dosa. Jadi daripada kesedaran mengaku, hati kita mengaku dan mengiktiraf kita ada banyak dosa, menyalahi perintah Allah, melakukan perbuatan mungkar dan maksiat, tersedar, maka lahirlah selepas itu satu rasaan rohani yang dipanggil an-nadmu. An-nadmu ni ialah menyesal. Sebab disebut dalam kaedah al-aslu fit taubah an-nadmu. Pokok pengertian taubat itu istilah disertai dengan menyesal. An-nadmu itu menyesal. Maksudnya dalam konteks taubat ni, kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa berdosa ni naklah sentiasa sedar kita ni buat dosa. Kita ni buat salah. Kita ni melakukan maksiat. Jadi bila sedar hakikat kita ni banyak buat maksiat, maka kita dituntut untuk merasa an-nadmu menyesal. Jangan rasa perfect diri kita ni. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kita tunduk, tadarru'. Istilah tunduk di situ ialah tadarru', menundukkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah, mengaku kita berdosa. Pengakuan itu dipanggil an-nadmu, menyesal. Oleh kerana itu an-nadmu ni al-aslu fit taubah, an-nadmu. Pokoknya taubat itu ialah menyesal. Artinya orang menyesal ni dia iktiraf dia dah berdosa, dia salah, mengaku salah di hadapan Allah. Jadi itu perbahasan yang mesti dibahas secara ilmu. Pendetailnya akan masuk pada tajuk yang akan datang. Begitu juga tentang ikhlas. Surah Qul Huwallah itu dinamakan surah ikhlas. Qul Huwallahu Ahad. Itu pengertian ikhlas yang sebenar. Katakan, wahai Muhammad, Huwallahu Ahad. Dialah Tuhan yang menjadi sembahanku satu-satunya. Ahad. Jadi daripada pengertian tauhid yang mengandung makna ikhlas dalam surah itu tadi, membentuk jiwa kita apa jua keadaan menurut kehendak dan keredaan Allah. Bukan tujuan lain, itu ikhlas. Kita akan bincangkan pada tajuk-tajuk yang akan datang. Begitu juga seterusnya. Bila ikhlas ini jelas, kita faham apakah itu ikhlas dalam ibadah, di mana tempatnya ikhlas itu, maka secara automatik kita akan mengenal apakah yang dinamakan riak. Riak ni tuan-tuan, semua orang ada. Masuklah saya. Selagi kita ada nafsu, selagi itulah dia ada. Tak payah nak bohong lah, kan? Jangan pergi jauh lah, pakai slipper baru lah. Adidas. Uish, kan? Slipper Adidas. Tengok kat surau ni, berapa orang pakai Adidas kan? Dan seorang malah naik dia kan. Simple lah. Jadi bila kita dah kenal hakikat ikhlas, kita akan mengenal apakah itu riak. Perbincangan akan datang secara detail. Ya. Kita kena mengenal riak dan sifat-sifat seangkatan dengannya. Jadi ini perbahasan ilmu dan ma'rifah. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebut, ta'allamul ilma ma dumtu sighara qabla an tasiru sadatan ru'asa manzuran ilaikum fa illam tata'allamu qabla dhalika istahyaitum an tata'allamu ba'dal kibar fabaqaitum juhala ta'khuzunahu minal asaghir fayazri dhalika bikum. Ini ingatan Nabi. Tuntutlah, belajarlah, tuntutlah cari ilmu itu madumtum sigharan, sejak daripada kecil. Sebelum qabla an tasiru sadatan ru'asa,
manzura ilaikum. Tuntutlah ilmu itu daripada kecil sebelum sampai kamu jadi seorang pemimpin, ketua yang menjadi rujukan. Sampai bergantung dengan orang. Nampak tuan-tuan Apa juga konsep ketua, sebelum tu dia mesti melalui proses ilmu. Madumtum sighara, kata Nabi. Sejak daripada kecil. Sekiranya kamu tidak berusaha belajar daripada bawah, daripada kecil, dikhawatiri kamu akan berasa malu untuk belajar selepas dewasa. Boleh bayangkan, contohlah, Nabi ingatkan kita, betul tak? Bila kita belajar lepas pencen, contohlah, baru nak belajar Iqra. Contohlah, abata, pencen, mana? Jadi, automatically ada perasaan, malu, dah tua belajar Iqra. Itu standard kita, rasa malu. Nabi kata kalau kau tak belajar daripada awal, daripada muda, dibimbang besok bila kau dah tua nak belajar kat orang malu. Jadi dinding malu tu jadi benteng, binding kat dia untuk dia melangkah menuntut ilmu. Duduklah dalam keadaan jahil, fabaqaitum juhalan. Maka kamu kekal dalam keadaan jahil dalam hakikat ilmu yang sepatutnya kamu ada, khususnya yang bersifat fardu ain. Ta'khuzunahu minal asaghir. Dalam keadaan tu, dalam keadaan malu, kamu ambil ilmu daripada minal asaghir. Apa dia asaghir? Daripada perkataan saghir. Ambil daripada orang-orang yang berkurang dia lah. Seorang ni mantah, seorang ni qatuih, kan? So qatuih dengan mantah adik-adik je. Tapi mantah tu lain tahu pada qatuih lah. Ya. Itu maksudnya. Malu belajar, ambil lah kat orang-orang yang berkurang macam ni, orang tiga suku daripada tidak. Maksudnya tu. Belajar daripada kecil, belajar daripada awal. Fayazri zalika bikum. Ambil ilmu daripada orang yang tak lantih macam tu. Apa akibat dia? Kata Nabi, fayazri zalika bikum. Kamu terus duduk dalam keadaan aib. Tak dapat nak tingkatkan diri. Di situ pentingnya Nabi ingatkan kita supaya kita gigih belajar. Ya. Kemudian engkau harus tahu apa yang dilarang mengenai pekerjaan hati. Seperti mana panca indera kita yang 7 ni dia ada peranan, begitu juga hati kita. Allah ciptakan dia ada peranan. Ya. Untuk antaranya ialah kita sedar dan tahu apakah pekerjaan-pekerjaan hati yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua datang kayak itu ni semua datang daripada hati. Itu sebab hati ni dia kena kenal Allah Taala dulu. Ma'rifatullah. Dia kena kenal Allah Taala, dan orang yang kenal Allah Taala ni dia akan jadi dua standard. Yang pertama dia beriman, imannya bersifat ilmu, tahu. Yang kedua, imannya bersifat hal, keadaan. Diri dia sendiri, jadi. Ya. Iman yang pertama ni, untuk mempengaruhi hati, lahirnya sifat-sifat akhlak batin, akhlak peribadi yang disebut tadi, dan dia tahu ni boleh, ni tak boleh. Dia beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Imannya berada pada tahap yang pertama, iman yang bersifat ilmu.
Kita buat perbandingan macam ni. Cerita pasal niaga. Budak yang student yang grad daripada kuliah, dia dapat degree dalam business tadi. Dengan tokai Cina yang niaga ikan ke pasar tu. Borang. Dua-dua ni ada ilmu. Bagi contoh lagi kalau kita tengok di Mantin. Mantin ni Cina ramai buat ladang, tapi ladang dalam bentuk komersial. Antaranya ladang nangkol, durian kan. Di Mantin, di Bandar Kecil ada 2 bank ke 3 bank. Maybank, RHB kita silap, satu lagi BSN. Bandar Kecil ya, 3 bank. Apa tuan-tuan fikir? Yang tuan-tuan nampak? Bandar Kecil macam Mantin ada 3 bank. Ampangan 1 bank ya. Ya. Apa sebab? Sebab di situ Cina-Cina bisnes berniaga. Kita tengok kalau bank apa? Maybank di Mantin tu, tokai Cina pakai baju singlet tu, tak ada apa? Tak ada lengan tu kan? Pakai seluar pendek yang reboy tu. Poket dia membumbung penuh. Lek, ya kan? Tangan dia satu beg kotak. Tengok-tengok dia masukkan duit. Boleh kata setiap minggu orang yang sama masukkan duit. Banyak. Maknanya bisnes dia laju lah. Dia tak masuk kuliah pun. Tapi skill bisnes dia jadi toke orang kaya. Budak yang ambil degree ni, business study ni belum tentu boleh nego macam tu. Dia tak dikenan. Beza tak dua orang ni? Dua-dua tu ada ilmu bisnes, tapi yang ni ilmu teori. Yang ni praktikal, dia panggil hal. Saya nak buat perbandingan, mendekatkan faham tuan-tuan. Bila sebut tentang keimanan untuk mendidik hati ni, dia ada 2 kategori. Satu yang bersifat ilmu semata-mata, yang kedua ni bersifat dipanggil hal. Hal tu apa? Dia betul-betul ahli dalam bisnes. Dia boleh jadi orang kaya. Yang ni, cerita teori berniaga, profesor pun kalah. Tapi berniaga tak menurut. Maksudnya, iman ni, dia ada 2 kategori. Suatu iman yang bersifat teori, boleh cerita sifat 20, hakikat, makni, maknawiyah, sifat salbiah, boleh. Tapi halnya, dalam hatinya, pengenalannya, makrifahnya kepada Allah tidak seperti mana ilmu dia. Dia hanya boleh riwayat. Orang tua-tua dulu sebut alim riwayat. Dia boleh keluarkan cenia. Hakikatnya adakah benda tu betul-betul menetap dalam hati dia? Tidak. Dia kena mendalam lagi. Kan? Barulah dianggap zahir dan batin itu sama. Teori dengan praktikal itu sama. Praktikal dalam konteks ini dipanggil hal. Hal ni sifat keadaan dia. Betul-betul businessman. Boleh buat duit. Boleh generate duit. Yang budak degree baru grad daripada universiti ni, boleh cerita tentang ekonomi. Boleh cerita pasal teori tawaran dan permintaan. Andaian-andaian dalam teori ekonomi itu kan. Boleh cerita. Sistem-sistem ekonomi. Tapi buat bisnes, belum tentu dia boleh. Ini maksud yang nak disampaikan oleh Imam Ghazali. Engkau harus tahu apa yang dilarang mengenai pekerjaan hati. Maksudnya, rasap menjelma dalam diri dia keyakinan itu. Boleh pegang. Hati kita suka melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Kita harus tahu larangan-larangan batin itu. Sebab kalau kita tidak menjauhi larangan-larangan batin dan tidak melakukan kewajipan-kewajipan batin,
apa artinya kita beragama Islam. Ingat tak itu Imam Junaid Baghdadi, dia jumpa orang baru balik daripada Mekah. Dia tanya, apa yang kau buat sebelum kau pergi Mekah? Sebelum kau langkah musafir, kau tinggalkan tak dosa-dosa kau ke rumah? Soalan dalam konteks ni tuan. Kau tinggalkan tak dosa-dosa kau ke rumah? Kau beriktikad tak macam dosa-dosa kejahatan kan, segala bono yang buruk yang kau buat selama ni, kau nak pergi jumpa jadi tetamu Allah Ta'ala, pasing ke tak tinggalkan dosa kau? Itu maksud dia. Balik mau cakap balik haji dah tu. Kata Imam Junaid Baghdadi rahimahullahu ta'ala, kau sebenarnya kau belum pergi haji. Bongih orang kalau kita cakap macam tu kan. Pinjam kena murah pergi haji. Kan, dapat title haji kan. Pergi Mekah ikut tabung haji, dapat haji tabung, dapat apa tanda haji kan. Maksudnya, hakikatnya, pai itu bukan semata-mata pai. Kena ada step-step yang jadi panduan daripada ilmu yang bersifat zahir dan batin. Begitu juga akhlak kita, ada yang zahir, ada yang batin. Itu maksudnya ya. Jangan anggap kata orang tu selanjar je. Ya tak, selanjar kan. Selanjar ni kira apa? Sama kata kan, tak mau dia dah. Ya. Mesti ada yang nyata dan yang batin, zahir dan batin. Begitu juga kaitan akhlak yang bersifat batin ni, kita kena tahu apakah larangan-larangan akhlak batin yang Allah perintahkan kita supaya jaga. Itu persoalan ilmu. Kena bahas, kena cari kan, kena gali. Kalau tak, apa maknanya? Kalau zahir kita tak ada batin, apa maknanya? Sisu ada ikatan ikhlas itu ya. Jadi hati nantinya kosong. Kalau hati jahat atau busuk, berarti kosong. Kalau subuh ni perangai-perangai hodoh, perangai yang buruk tu, dakut, busuk hati, dengki, hasad, zalim, tak ada peri kemanusiaan, ego, tak ada darah, riak. Artinya, kata Imam Ghazali, berarti hati kamu kosong daripada hal tadi, sifat tu. Sifat apa? Sifat batin tadi tu. Tak, kalau tak, takkan lahir unsur-unsur keji dalam diri kamu, dia kata. Sebab agama Islam bertugas membersihkan hati. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang membersihkan hatinya. Cuba kita tengok ayat tu. Dia tujukan kat kita. Qad aflaha. Aflaha ni fi'il madhi. Past tense. Perbuatan sudah berlaku. Artinya kita belum buat, baru nak buat, Allah kata kamu sudah berjaya. Sebab perbuatan kita berada dalam ilmu Allah Ta'ala. Tengok bagaimana Allah mengungkapkan kalimat-kalimat dia untuk kita capai. Kau buat dia, dah termatuk dah. Kau lulus. Itu benarlah. Dan janji Allah kepada kita, khususnya berkait dengan persoalan membersihkan hati kita. Saya jalan. Ya. Kalau hati kita sudah bersih dan tidak soleh, kalau hati kita tidak bersih dan tidak soleh, apakah artinya agama Islam? Sesungguhnya Allah telah menjelaskan bagaimana berbagai macam ibadah batin menerusi Al-Quran atau menerusi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Allah berfirman, wa'adallahi fatawakkalu in kuntum mu'minun. In kuntum mu'minin. Kepada Allah jualah kamu harus bertawakal kalau betul-betul kamu itu beriman kepada Allah. Kita dah singgung sikit hari itu tentang bab tawakal, serah kepada Allah Ta'ala. Kalau ada keyakinan kita kepada Allah Ta'ala, serah kepada Allah Ta'ala. Itu namanya tawakal. Dan tawakal ataupun tawakul itu menunjukkan sepenuhnya iman.
Bukti kita beriman, full makna pengertian iman kita ialah tawakal. Tak goncang kita. Maksudnya itu kan. Mudah-mudahnya itulah kan. Baru ni satu bandar di Libya, di Darna. Darna ni bandar tradisi, bandar lama. Dia sudah pernah dibuka, telah dibuka sejak zaman kerajaan Rom lagi, Byzantine lagi. Dia dah ada. Dan banyak sejarah di situ. Tapi baru-baru ni selepas Morocco dia dilanda oleh taufan, ribut, air banjir, 2 empangan besar di Darna tu pecah. Penanda-penanda bandar tu, bandar lama habis gatal. Penduduk yang hilang lebih kurang 20,000 lebih. Saya tengok YouTube tuan-tuan kan, la ilaha illallah. Bandar tu gatal. Kecuali bangunan tinggi lah yang kokoh kan. Dan masjid bertahan. Allahu Akbar. Wa 'alallahi fatawakkalu. Di sini peranan tawakal. Bila ada keyakinan kita dengan sifat tawakal, kita dapat baca yang itu, kita melihat keadilan ilahi. Adil apa mati tenggelam? Kan? Akal kita punya tafsiran macam tu. Kalau adil pula beri mati tenggelam pula. Beri matilah jadi bos. Jadi orang kaya. Jadi datin. Tak, mati tenggelam dalam air. Sebahagian besar mayat tak ditemui. Tak mana dibawa ke laut. Ke mana? Tawakal menjelaskan hakikat rahsia perbuatan Allah Ta'ala. Apa rahsia dia? Yang pertama, Nabi SAW sebut hakikat tawakal ni tuan-tuan. Itu sebab tak ada gundah gelana. Yakin itu terbaik pilihan Allah Ta'ala. Nabi SAW menyebut orang yang mati tenggelam, dia mati syahid. Orang yang mati tertimbus, tertindih oleh bangunan, mati syahid. Itu shortcut tu. Bila kita baca dengan ilmu yang diajar oleh Allah, dengan tawakal. Di segi dunia malah mati kan. Tak payah hidup lagi. Tapi kalaulah kita dapat tengok yang mati tu beritahu kat kita, kau bila lagi kan. Payah jawab kan. Payah jawab Allah rahsiakan. Itu di antara rahsia-rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bagi copet 20,000 kan sikit tuan-tuan. Torang sebuah bandar tu. Nak cari adik-beradik saudara mara tak jumpa dia apa? Jumpa sana insya-Allah. Allahu Akbar ya. Subhanallah. Di dunia nampak sebagai bala, ujian, tetapi hakikatnya di sisi Allah, Allah nak bagi jalan singkat, nak selamatkan daripada fitnah dunia ni. Mati dalam keadaannya tu, tapi terpilih. Matinya dianugerahkan pahala orang mati syahid. Bacalah apa dia syahid ni. Kan jauh begitu. Ya. Jadi sebarang keputusan yang telah ditentukan oleh perbuatan Allah, kita boleh baca apabila kita betul-betul menyerahkan sesuatu itu kepada Allah. Alhamdulillah. Lahir perkataan tu. Alhamdulillah. Ya. Allahu Akbar. Ini wa 'alallahi fatawakkalu. Naklah kamu bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Syarat tu. Syarat. Sekiranya kau betul-betul beriman, kau mesti ada ni. Kita kadang-kadang jadi susah hati. Apa sebab je tak? Banyak masalah dalam hidup kita ni. Kan? Anak beragap, menantu beragap. Kan? Oh ni ada seorang hamba Allah. Dia ni, keluarganya orang educated lah. Mak dia lecturer di universiti, ayah dia orang berkerjaya besar lah.
Tiba-tiba anak dia grad ambil lawyer, ambil law. Dia anak ni taklah dapat jadi lawyer. Jadi kerja part time itulah. Mak ayah marah. Kau ni tak ada ciri-ciri lawyer. Dekeh. Gaji sepatutnya cenia-cenia, kau tak ada. Tengok tuan-tuan Bimbang tengok anak tu. Anak kita tuan-tuan kalau nikah seorang dekat lelaki tu kan. Andailah dia nak hidup. Kau nak fikir dia tak ni semua everything dia nak fikir. Dan nikah pun nak fikir dalam kepala kau paling kurang monthly kau punya salary kena ada 3,000 sebab kau grade ambil law. Muntah kena fikir macam tu tuan-tuan. Itu sifat orang tua ni kalau anak-anak dah nikah. Seorang kat lelaki. Kan kita seorang kahwin. Ankahtuka bimahrin mazkur. Ankahtuka binati bimahrin mazkur. Aku nikahkan kau dengan anakku dengan mas kahwin yang sekian. Itu dah delegate dah tu. Jangan baca lagi. Ni borek juga. Nak fikir. La ilaha illallah. Joki kau dengan joki anak-anak tak sama. Biar dia mengharungi perjalanan hidup ni. Semua dia nak fikir. Kan? Paning je tak? Ikut joki dia. Kalau dia kerja piun, itulah joki dia. Adakah selama dia akan jadi piun? Rezeki dia Allah susun. Wa fis sama'i rizqukum. Rezeki kamu disusun oleh Allah di langit. Peganglah tu. Tak. Susah hati tengok anak ni tak dapat gaji 45,000. La ilaha illallah. Tak mampu cucu kau tak makan tu. Laki ada pula tu. Salah. Ni mending kepala. Kan? Kenapa ni berlaku? Itu sebab Nabi banyak sebut dalam hadis in soma wa shalla, in shalla wa soma. Orang yang tak jelas akidah dia ni sifat-sifat batin ni walaupun dia semayang, walaupun dia puasa tapi sebenarnya dia fail dalam konteks ini. Dia gagal. Fail. In shalla kata Nabi wa soma. Walaupun dia semayang siang malam, ni tak jelas dia fail. Banyak orang silap sangka benda-benda macam ni tuan-tuan Sebab in kuntum itu syarat tu. Kalau naklah betul-betul bertawakal kepada Allah sekiranya kalau betul-betul lah kau ni orang beriman, kalau tak kau mongailah tu mana Tawakal itu menunjukkan sepenuhnya iman. Jadi wajibnya jadi sama wajibnya dengan solat, puasa, naik haji, zakat dan seumpamanya. Standard dia sama. Macam mana aqimus solah wajib solat, begitu jugalah wajibnya sifat tawakal. Ni kita nak laksanakan dalam kehidupan tuan-tuan menjadi satu realiti. Kita bergantung betul ke Allah. Kan Allah sebut untuk dapat pegang apa yang Allah sebut ni Quran. Nabi kata Allah Taala kata Al-Quran kasababin. Nabi kata Quran ni bagaikan tali sebab pangkal dia di Allah, hujung dia ke tangan kamu. Itu Allah, Nabi kiaskan Quran tu. Bahan isi kandungan yang kita nak cari tawakalnya dalam Quran. Bagaikan tali. Quran tu pangkal dia di tangan Allah, hujungnya di tangan kamu. Pegang kokoh-kokoh. Gali kat situ. Kau takkan hilang, takkan hanyut tau. Sebab tali itu pangkal di tangan Allah Ta'ala. Apa dia? Quran. Itu sumber untuk ambilan kita. Kita dah jelaskan minggu yang telah lalu tentang kedudukan Quran, hadis, ijma' dan qiyas dalam kehidupan ni. Kita tak meraba-raba. Itu maksud dia. Kemudian dalam satu hadis kudusi Allah Subhanahu wa taala menyebut inni wal ins wal jin fi naba'in azim akhluqu wa ya'budu ghairi wa arzuqu wa yashkuru ghairi. Allah Ta'ala kata sesungguhnya aku menciptakan manusia dan jin. Penciptaan pada manusia dan jin itu kata Allah Ta'ala fi naba'in azim. Dia mengandung berita yang sangat besar.
Dia mengandung mesej yang sangat besar. Naba ni berita, azimnya sangat besar. Ada mesej kenapa aku menciptakan jin dan manusia. Mesej ni sangat besar yang wajib diketahui oleh seluruh manusia. Kalau manusia tak faham ni, kenapa manusia dan jin diciptakan oleh Allah? Allah Ta'ala kata, jadilah seperti mana yang dilihat berlaku, akhluqu wa ya'budu ghairi. Aku mencipta dia, tiba-tiba dalam hidup dia sembah Tuhan yang lain daripada aku. Sembah ni tak mesti yang Cina buat tu. Sembah dalam bentuk taat. Ikut apa yang menyalahi. Itu sebenarnya hakikat dia ibadah, sembah. Kasih pada yang lain lebih daripada Allah dan Rasul. Itu sembah. Kasih ke orang, kasih ke kereta, kasih ke rumah, kasih ke bini, lebih daripada Allah Ta'ala. Maksud dia kasih ke benda ni, dia langgar perintah Allah Ta'ala. Artinya ketika itu, kau sudah ya'buduna ghairillah. Kau menyembah selain daripada Allah. Allah Ta'ala kata, akhluquhu wa ya'budu ghairi. Dia, aku ciptakan, aku pencipta dia, tiba-tiba dia sembah Tuhan yang lain. Dalam pengertian tu, ya. Kasih kita tak abadi. Kemudian Nabi kata dalam hadis kursi ini, yang pertama, Allah menciptakan kamu sedangkan kamu menyembah Tuhan yang lain. Wa arzuqu wa yashkuru ghairi. Aku beri dia rezeki, tiba-tiba dia berterima kasih ke Tuhan yang lain. Lang kejahat manusia. Peribahasa Melayu kata, bagaikan kacang lupakan kulit. Aku beri dia rezeki. Kamu lahir di dunia ni, kata Allah Ta'ala, terkonteng-konteng macam birah tak ada urip. La ya'lamuna syai'a, tak tahu apa-apa, tak miliki apa-apa. Allah bagi. Nikmat yang berlanjutan sampai hari ini, yang dipanggil sebagai ni'matul ijad. Kelangsungan hidup Allah supply. Tiba-tiba kata Allah Ta'ala, aku beri sebanyak-banyak itu nikmat. Wa yashkuru ghairi. Dia berterima kasih dekat Tuhan yang lain. Tersebut lagi tu kan dalam pilihan raya kan. Malam nak undi tu beri duit kan. Suruh pilih. Kita ni merdeka tuan-tuan. La ilaha illallah ni artinya kita tidak diperbudak oleh kuasa duit, kuasa politik, kuasa yang lain daripada Allah Ta'ala. La. Kita tak terlibat dengan kerja mungkar ni. Sebab ditegah oleh Allah. Dia sepatutnya macam tu. Beri 100 hanyut, beri 200 hanyut. Artinya, ketika itu Allah sudah tidak ada. Larangan Allah jelas. Tak boleh tiba-tiba kita halalkan. Itu maksudnya, hakikatnya kamu menyembah, mentaati perintah yang bukan daripada Allah. Kamu tidak bersyukur kepadaku. Bahkan kamu kufur dengan nikmatku. Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, wa arzuqu wa urziku wa yashkuru ghairi. Kamu, aku beri nikmat, rezeki, kamu berterima kasih kepada selain daripada aku. Alhamdulillah. Mulut dia kena masuk dalam hati dan kena jadi hal perbuatan. Sabitkan dalam hati, isbatkan, kena lahirkan dalam bentuk akhlak. Apa akhlak yang menunjukkan kita bersyukur? Kena lantih sampai macam tu, ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala washkurullah in kuntum iyyahu ta'budun. Syukur ni dia adalah petanda-petanda yang sangat nyata dan zahir yang menunjukkan betulnya ibadah dan sembahan kita. Allah Ta'ala kata washkurullah, berterima kasihlah kamu kepada Allah. In kuntum, syarat jika sekiranya kamu benar-benar menyembah
Allah. Artinya sekiranya kamu benar-benar melaksanakan ibadah. Ingat balik. Kitab ni cerita apa? Minhajul Abidin. Minhaj ni apa? Kaedah, jalan, peraturan untuk sampai melalui jalan ahli-ahli ibadah. Kena jelas di situ. Dalam teks asal disebut in sahha annakum takhussunahu bil ibadah wa tuqirruna annahu maulan ni'am fa inna ibadatahu la tatimmu illa bisyukr. Sekiranya ibadahmu benar-benar ikhlas dan hening bersih dan kamu berikrar bahawa sesungguhnya Tuhan yang kamu sembah pemberi nikmat dalam kehidupan kamu hanyalah Allah. Pengertian ibadah dan peristiharan seperti ini tidak akan sempurna. Dia kata, la tatimmu illa bisyukr. Kenyataan kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kamu isytiharkan berikrar kamu beribadah kepada Allah, tidak akan terpakai ibadah itu sekiranya dalam kehidupan kamu tidak disulam dengan sifat syukur. Terima kasih. Jadi kalau kita tidak bersyukur, berarti kita tidak beribadah kepada Allah. Itu maksudnya. Apa dia hakikat syukur? Kita akan jumpa di hujung nanti pendetailan pengertian dia. Apakah syukur? Hal ini akan diterangkan nanti untuk keterangan sepintas lalu sahaja. Bersyukur itu ialah menggunakan nikmat Allah untuk taat kepadanya. Diibaratkan sebagaimana berikut, ayah kita memberi wang. Kalau wang itu dibelanjakan yang baik-baik, yang disukai oleh ayah kita, artinya kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada ayah kita. Tetapi kalau wang itu digunakan untuk hal-hal yang tidak disukai, berarti kita tidak bersyukur terhadap ayah kita. Tidak berterima kasih maksud dia. Allah memberi kita akal untuk berfikir. Kalau akal itu kita pergunakan untuk berfikir yang bukan-bukan sampai akhirnya ingkar kepada Allah, itu artinya tidak bersyukur. Salah guna akal. Salah guna nikmat akal. Itu pun tidak bersyukur. Seperti raja yang menghadiahkan pedang kepada prajuritnya yang berjasa, tapi setelah itu ia jadi berubah. Setelah diterimanya pedang itu digunakan untuk menusuk dada raja, supaya raja itu tidak ada ataupun mati. Itu juga salah guna nikmat. Ini kiasan dia. Ini juga sama halnya. Allah telah memberikan nikmat akal. Kalau akal itu dipakai sampai mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak wujud, maka hal ini bertentangan dengan konsep syukur. Itu penerangan daripada penterjemah. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sebut, dikata tentang syukur tu, asyukru zuhuru asri ni'matillahi ala lisani 'abdihi sana'an wa i'tirafan wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan wa ala jawarihihi inqiyadan wa ta'atan. Madarijus Salikin juzuk 2 muka surat 244. Dia menjelaskan syukur itu nampak tandanya lahir pada lisan. Alhamdulillah. Syukur kan. Apa yang kita dapat? Dapat sihat, dapat cucu, dapat naik pangkat, kan? Selamat daripada balik musafir. Alhamdulillah. Tanda yang paling nyata. Kan? Sana'an wa'tirafan. Sana' ni apa? Kalau dalam kita tahlil kan disebut la nuhsi sana'an kama asnaita ala nafsik. Pujian kami yang kami panjatkan kepadamu wahai Allah
tidak sama seperti mana kamu memuji zatmu sendiri. Sana'an puji. Alhamdulillah tu maknanya pujian, terima kasih kepada Allah Taala. Kau bagi. Wa'tirafan, dan iktiraf nikmat itu daripada Allah Taala. Bukan kita kata kita buat, kita yang susun, kita yang berusaha, kita yang menentukanlah. Iktirafan, syukur ni satu pengiktirafan yang lahir daripada lisan kita sebagai pujian dan pengiktirafan nikmat daripada Allah. Alhamdulillah. Wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan. Lisan dia menyebut, hati dia syuhudan. Syuhud ni apa? Syuhud ni daripada perkataan syahadah. Bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, tu syuhud. Aku bersaksi. Saksi itu syuhud. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kenyataannya hakikat tak sama tak dengan apa kita sebut? Itu persoalan besar. Itu syuhud. Lahir syuhud pengakuan itu, dan ternyata diikuti selepas itu dengan perbuatan, cara hidup, perlakuan, akhlak, maka tidak panggil musyahadah. Dalam perbahasan tauhid lah. Artinya syukur ni dia adalah satu manifestasi kenyataan daripada hati seorang insan. Dia betul-betul solid yakin ini kurniaan Allah, jangan sia-siakan. Musyahadah, syuhud dan musyahadah, hidup dalam keyakinan hati dia. Yang kedua, mahabbatan, dengan rasa kasih. Itu sebab Nabi bila sampai di Madinah, selain daripada suruh sebarkan salam, Nabi suruh apa? It'amut ta'am. Bagi orang susah, bagi makan. Sebab apa makan? Orang kalau lapar, jazak, kita beri satu pack makanan. Kenyang perut dia, lelap mata kan. Senang tak hati? Asah elok hati je razak tu. Kan, setiap Jumaat dia beri sedekah kat orang kan. Apa yang lahir dalam hati orang tu? Itu penting ya. Nak lahirkan dalam hati orang tu rasa elok dia ni. Bila ada pengiktirafan dia pada orang tu, orang ni hati baik, hati budi dia tinggi, orang ikhlas, orang beragama, orang berilmu, automatically dia mengiktiraf kebaikan yang ada. Automatik dia mengiktiraf. Itu satu. Bila dia iktiraf kebaikan, dia akan mencontohkan tu. Dia akhirnya satu ketika bila dia ada kelebihan, dia akan buat makin. Ingat balik. It'amut ta'am wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Biasalah kamu mendidik dia, kamu beri orang makan miskinan kepada orang miskin. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan, pada orang miskin, orang yang tertahan, orang susah, bagi makan. Sebab apa? Supaya nak membentuk satu sifat dalam hati insan ni, mengiktiraf kebaikan, dan dia akan ikut contoh kebaikan itu. Sebab dalam konteks ini Ibnu Qayyim kata syukur itu mesti dijelmakan dalam hati dalam bentuk syuhud dan penyaksian. Ada orang fitnah, Haji Razak tu Cina-Cina, kau tak kena dia. Baik tak je tak Kau tak kena dia, kau tengok dia daripada luar, kau mana yo macam tu, kau mana. Tapi hati dia baik. Apa sebab? Dia tahu lah, dia kena lama dia. Tapi nak kelentong lah. Kan? Ini luar nampak elok kan? Dalam karat tak betul kan? Kemudian wa mahabbatan. Hub, kasih. Tuan-tuan, kita belajar dalam tauhid, bila syuhud, saksi, musyahadah, penyaksian, step-step
dalam hati tu tuan, dia bergerak. Dia pada syuhud, musyahadah, lahirlah istilah muraqabah. Muraqabah apa makna? Muraqabah ni kita rasa sentiasa diintai. Siapa intai kita? Allah Ta'ala perhati kita. Lahir sifat itu, kita cemburu, diperhati, diintai oleh Allah Ta'ala. Itu muraqabah. Tak pek nyuruk dah. Sebab Allah nampak. Tak pek nak berlakon dah. Nak bohong lah. Tak pek dah. Kita takkan berbohong. Nak riak. Allah Ta'ala tahu kita riak. Tertahan sifat riak. Nak sombong. Kita kerana Allah Ta'ala dia tengok kita. Tarik balik sifat sombong tu. Nyasa. Astagfirullah. Itu peranan dia. Syuhud, musyahadah, kemudian muraqabah. Ini step tuan-tuan. Perbahasan 3 benda, syuhud, musyahadah dan muraqabah ni, perbahasannya sangat luas dan mendalam. Dah ada musyahadah, lahirlah mujahadah. Kan berkait-kait tu. Step tu kita kena faham. Meletakkannya peringkat tu dalam perjalanan rohani kita. Baru solat kita tu terarah kepada matlamat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syuhud, musyahadah dan mahabbah dalam hati kita. Ada benda tu. Kemudian syukur hari ni ya. Wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan. Pada zahir diri dia nampak ketaatan dia. Maksud ketaatan, dia patuh kepada Islam, patuh kepada perintah Allah dan menjauhilah larangan. Itu sifat syukur, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala alaih. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah engkau, namun kesabaranmu tak mungkin kamu lakukan melainkan dengan kekuatan Allah. Ini satu bab lagi. Setiap kita buat ni tuan-tuan, kalau Allah tak izin, tak apik kita buat dah. La haula wa la quwwata illa billah. Setiap daya usaha dan gerak itu kalau Allah tak izin tak dapat. Sebab Nabi ajar setiap kali lepas sembahyang, Nabi ajar itu Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kenapa sampai suruh kita baca hari-hari setiap kali lepas sembahyang? Biar kita betul-betul dapat bergantung kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah aku, bantu dan tolonglah aku untuk menjadi seorang yang sentiasa berzikir kepadamu. Kita nak berzikir. Kita ni lara tuan-tuan. Banyak benda yang menyebabkan kita ni lara lalai. Minta Allah Ta'ala lalai macam mana pun. Hebat macam mana pun pengaruh dunia ni. Bantulah aku wahai Allah. Aku melihat hanya kau yang boleh bantu bagaimana aku nak istiqamah dalam zikrullah. Allahumma inni ala zikrik. Kalau Allah tak izin tak apa dah. Cerita boleh lah. Tapi kalau tak izin hati kita sifat ni, tak akan timbul sifat itu. Wa syukrik. Ya Allah, bimbinglah aku, bantulah aku untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur. Minta Allah bimbing kita. Bukan ilmu semata-mata yang kita belajar. Minta Allah bimbing setelah kita tak. Wa husni ibadatik. Dan bimbinglah aku wahai Allah untuk jadi hamba yang benar-benar indah, cantik, sempurna ibadatnya. Minta kepada Allah. Ya. Itu sebahagian daripada makna syukur yang kita cuba terapkan dalam hati kita melalui pemahaman ilmu yang kita sama-sama pelajari. Ini suatu tanda bahawa Allah menyuruh sabar, harus sabar, dan sabar itu artinya setia kepada Allah. Wa tabattal ilaihi tabtila. Hendaklah engkau ikhlas benar-benar kepada Allah. Tabattal ni mana taqatta, inqata'a. Betul-betul tulus hatimu. Tabattal dalam konteks apa? Dalam konteks beribadah. Setiap amal dan ibadat yang kita buat, tabattal ilaihi tabtila, buat betul-betul kerana Allah. Bukan dorongan ataupun pengaruh unsur-unsur yang lain. Itu nama dia ikhlas. Dan sabar dalam beribadah kepada Allah
Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ikhlas benar-benar kepada Allah, nescaya akan ditanggung segala urusannya dan diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi sabar, ikhlas, tawakal adalah antara sifat-sifat batin yang wajib kita usahakan. Semoga ibadat yang kita buat ini betul-betul berjalan di atas landasan tersebut. Kita ada tahlil tadi. InsyaAllah. Kita berhenti dulu situ. InsyaAllah kita sambung pada sesi yang akan datang. Dan banyak lagi ayat-ayat dan hadis-hadis yang seperti itu. Ya tak? Penyampaian. Tinggal pen. Okay. Ini bukan. Bukan. Masih. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم